Video ni di-request oleh Farhana RSL. So, dia tanya dekat aku, boleh buat tips untuk presentation dengan lebih lanjut ataupun lebih teliti, please. So, dia tanya dekat aku macam tu lah. Farhana, video ni memang khas untuk awak. So, thank you so much untuk request. Rasanya kalau korang tengok aku, biasanya aku duduk kan. So, sekarang aku berdiri semata-mata untuk bagi korang satu pengalaman yang baru tentang macam mana tips yang aku nak bagi dekat korang untuk presentation ni. Memang aku rasa kalau korang guna tips ni kan, aku rasa memang aku jamin lah dekat korang, korang boleh memang 100% korang boleh atasi nervous korang, and then korang boleh buat pembentangan dengan bagus. Okay, tips yang pertama adalah prepare. Prepare tu maksudnya sediakanlah. Prepare kan, korang tahu kan apa maksud tu. So, tak kisahlah korang buat presentation ni dekat dalam kelas yang ada pelajar 50 orang ataupun dekat pentas yang ada 200 orang. Tak kisah korang buat presentation tu dalam kelas guna kertas mahjong ataupun korang buat presentation tu dekat slide yang ada pelajar dekat 500-600 orang. Tak kisah korang buat apa pun, korang just kena buat preparation. Okay, first thing korang kena ingat, time korang buat presentation, tak kisahlah korang buat presentation dekat mana bukan, dekat kelas ke, dekat pentas ke, mana-mana. First thing korang kena ingat adalah korang kena buat rangka korang. Contoh macam aku tengah cakap ni kan, aku pun ada aku punya skrip sendiri. So, time aku cakap tu, aku tak main cakap je tau. Aku ada skrip aku sendiri. Yang tu juga dengan korang punya pembentangan. So, kalau korang buat anything, tak kisahlah korang buat pembentangan pasal bahasa Melayu ke, bahasa English ke, maths ke, anything lah. Korang just kena buat preparation. Preparation tu maksud aku yang aku cakap introduction semua tu kan. So, korang ambil kertas kosong, korang just tulis introduction korang. Introduction tu maksudnya korang datang depan kan. Korang just buat slide semua benda tu. And then korang datang depan, and then korang buat preparation, korang cakap lah cara korang cakap tu. Korang cakap, okay, selamat pagi kepada cikgu, and then semua rakan-rakan yang ada dalam kelas. Hari ni saya nak buat pembentangan berkaitan dengan bla 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 bla. Macam tu. Kalau korang dah buat macam ada rangka korang sendiri kan. Korang ada introduction, korang ada isi korang nak cakap, and then korang ada outro. Outro tu maksudnya pelengkap korang lah. So, dengan ini saya nak akhiri saya punya pembentangan dengan satu pepatah Melayu. Contoh macam tu lah. Korang just habiskan macam tu lah. Ikut korang punya kreativiti korang lah. Korang boleh habis macam sekian, terima kasih, macam tu pun boleh. Ataupun korang nak ikut, korang nak tambah pepatah macam tu pun boleh juga. Okay, prepare ni juga korang kena tahu satu. Kalau korang buat slide kan, slide. Contoh kalau korang buat dalam kelas ataupun dekat universiti ataupun mana-mana lah, korang buat slide. Slide tu aku nasihatkan dekat korang ikut pengalaman diri aku. Ini memang pengalaman yang gila-gila pengalaman lah. Seriously aku tak tipu. Setiap kali aku tengok kawan aku buat slide dalam classroom aku kan, setiap kali mereka buat slide mereka confirm. Contoh macam berkaitan introduction tentang kardiovaskular ataupun berkaitan dengan cancer. Introduction berkaitan dengan cancer kan. So, dia akan ambil semua berkaitan introduction dekat Google tu kan. Dia akan ambil, dia akan masukkan dalam intro tu. Dia akan bayangkan besar ni dia punya tu huraian dia. Dia akan masukkan dalam tu dia punya slide besar tu. So, aku macam macam mana aku nak faham macam tu kan. Aku tak tahu anything. So, aku pun rasa bosan nak dengar dia punya presentation dia kan. Aku pun rasa bosan gila nak dengar. So, aku nasihatkan dekat korang, kalau korang buat slide tu kan, kalau korang nak ambil berkaitan dengan kanser, apa itu kanser paru-paru sebagai contoh lah. So, korang just ambil point form je. Contoh macam dekat Google tu panjang dia panjang ni kan. Korang ambil point form je. Macam korang ambil isi dia, korang letak dash, lepas tu point. Dia punya isi lah. Dash point, dash point. So, setiap kali macam aku sebagai student yang aku tengah dengar ataupun cikgu yang dengar presentation korang, dia pun rasa macam, okay, budak ni, okay, oh ini maksudnya kanser paru-paru, macam ni dia akan efek. So, dia pun rasa macam shock nak dengar kan. And then lagi satu, setiap kali korang buat slide korang kan, slide tu kan aku nasihatkan dekat korang, jangan terlalu old school sangat lah. Jangan terlalu macam jangan terlalu baral sangat lah dia punya slide tu. Kalau boleh aku nasihatkan dekat korang, slide tu biar menarik. Aku tengok dekat korang punya slide kan, aku tak rasa macam ngantuk macam tu. Slide tu tak terlalu cun. Kalau boleh biar creativity sikit, ada bunga-bunga ke, ada corak-corak kat slide tu, baru nampak lawa. Okay, tips yang kedua adalah posture. Posture tu maksudnya cara korang berdiri. So, once kalau korang dah pergi depan tu kan, contoh korang berdiri depan stage ataupun dekat kelas, korang kena macam jaga posture korang. So, posture maksudnya kan, kalau aku berdiri kan, nampak tak? Aku straight. Aku punya tulang belakang aku straight kan. Aku tak macam ni. Aku tak macam tu. So, bayangkan aku buat presentation macam ni, membongkok. Rasa macam orang yang nak dengar tu pun dia akan buat lawak dekat korang. Korang pun rasa macam tak terlalu confident. So, aku nasihatkan korang berdiri straight. Tulang belakang korang biar straight. And then korang
cara cakap tu kan korang kena straight, and then posture badan tu korang kena maintain biar lawa. Baru syok orang yang nak dengar tu kan. Dia memang akan rasa excited time korang buat presentation. Kalau boleh aku tengok dekat banyak-banyak kawan aku buat presentation dalam kelas kan, mereka kalau buat kan presentation confirm macam ni. Lepas tu mereka akan buat goyang-goyang macam tu. So kalau boleh kan korang tegakkan badan korang biar presentation tu biar lawa sikit. Jangan terlalu gila-gila sangat lah. Kalau boleh biar macam slumber, humble. Biarkan korang legakan di badan korang tu, biar relax macam tu. And then korang buat presentation korang kan, aku boleh jamin dekat korang boleh dapat result yang bagus. Okay, lagi satu guys, time korang buat presentation tu, tangan tu jangan buat macam ni, letak belakang kan. Jangan buat macam tu. Ataupun letak macam ni, ataupun macam korang genggam dekat bawah macam ni. Jangan sesekali buat macam tu. Kalau korang buat macam tu kan, itu tandanya korang tengah nervous. Contoh macam korang buat pembentangan, and then cikgu korang nak bagi markah kan, dia pun rasa macam budak ni tak terlalu yakin sangat lah aku bagi markah kurang dekat dia. So kalau boleh tangan korang ni kan, korang bagi lepas. Kalau korang tengok aku kan, video ni kan, aku tak buat tangan aku macam ni ke, aku tak buat macam tu kan. Kalau korang tengok video aku just leave it. Aku just biarkan. So setiap kali aku cakap, aku buat macam ni, aku buat macam ni, aku buat macam ni, aku buat macam ni kan. So jangan sesekali buat tangan korang macam ni, ataupun macam ni time cakap, okay macam ni, and then korang buat balik, and then macam ni korang buat balik. Jangan sekali buat macam tu. Kalau korang buat macam tu kan, rasa macam tak terlalu professional, and then korang pun rasa macam tak terlalu confident. Once kalau korang nak confident kan, korang kena jaga posture badan korang. Kalau korang betul-betul nak atasi korang punya nervous time bentang dekat depan tu kan, korang kena atasi korang punya posture badan ni. Posture badan ni korang kena jaga betul-betul. Tips yang ketiga adalah suara. Ikut pengalaman diri aku kan, setiap kali aku buat presentation dalam kelas ataupun dekat dewan ke mana-mana kan, aku akan tanya dekat audience aku. Audience aku kalau dalam kelas tu kiranya macam kawan-kawan aku lah. Kalau dekat dewan tu kiranya macam orang-orang student-student lain dari student-student lain lah yang duduk dekat depan tu. So aku akan tanya dekat dia orang. So biasanya aku dekat dalam kelas kan, aku akan tanya dekat kawan aku yang duduk depan kelas tu lah. Aku akan tanya dekat dia orang, weh, suara dekat belakang, weh, suara aku boleh dengar tak? Suara aku boleh dengar tak? Okay, kalau mereka cakap macam tak dengar lah steward, suara kamu slow sangat, aku akan cakap lagi kuat lah, weh, dengar tak suara aku? Macam tu. So kalau mereka cakap, okay Chun, suara kamu boleh dengar sampai hujung kelas. Aku pernah tengok pengalaman diri aku pernah tengok wanita biasanya kan, mereka kalau buat, wanita yang malu, biasanya kalau mereka akan buat presentation, mereka akan cakap suara dengan lembut, and then mereka macam, cikgu, ini saya punya kerja khusus, saya kena buat pembentangan depan hari ini. So seriously guys, ini pengalaman diri aku tak ngutuk tau. Seriously, ini memang aku pernah jumpa lah wanita macam tu. So aku pernah tengok lah budak-budak kelas aku sendiri, mereka akan cakap macam tu. So untuk wanita ni, aku rasa korang kena tinggikan suara korang lah. So aku pernah jumpa 2-3 orang wanita yang betul-betul berani buat presentation. So memang baguslah dia orang. Suara dia orang kan boleh dengar satu kelas. And then memang cool lah, seriously. Tak kisahlah wanita apa, lelaki ke, tak kisahlah mana-mana kan, suara korang tu kena tinggi kan. Korang kena buat suara time korang buat presentation tu kan, suara korang tu memang kena tinggi lah. Kalau korang buat presentation dengan suara yang lembut ataupun suara yang slow, memang akan, audience pun akan rasa macam, apa benda dia cakap ni, tak shock lah macam tu kan. So bayangkan aku buat presentation, aku tengah cakap dengan korang kan, aku cakap macam ni, okay, nama saya Stewart. Untuk hari ini aku akan untuk video kali, bayangkan aku buat presentation macam tu, aku tengah cakap macam tu dekat korang, aku rasa confirm akan dislike video ni kan. So kalau aku cakap macam ni kan, aku cakap secara casual, aku cakap bagus kan, aku rasa ramai orang suka, and then ramai orang akan bagi like dekat video ni. So aku memang seriously, ikut pengalaman diri aku, korang kena, suara tu kena tinggi kan. Aku jamin dekat korang, kalau korang tinggikan suara korang kan, cikgu yang bagi markah dekat korang, dia confirm bagi markah yang bagus dekat korang. Okay, tips yang keempat adalah jangan sesekali cakap terlalu laju sangat. Sebagai contohnya kan, time korang buat presentation, once kalau korang dah buat presentation kan, kalau boleh, time korang tengah buat presentation tu, cakap dengan nada yang natural. Jangan sesekali cakap terlalu laju sangat, ataupun jangan sesekali cakap terlalu slow sangat. Sebagai contohnya kan,
time korang buat presentation, contoh macam ni kan, presentation, and then tiba-tiba korang nak cepatkan masa kan, korang terlalu nervous and then korang nak cepatkan masa, so korang cakap terlalu laju and then ataupun korang baca slide korang. Kalau korang buat macam tu kan, memang nampak sangat korang takut, and then once kalau korang dah buat macam tu kan, time korang buat presentation tu korang rasa macam takut tau. Okay, lagi satu guys, time korang buat presentation tu, cakap tu jangan cakap terlalu robotik sangat. Macam sebagai contohnya macam ni lah. So selamat pagi kepada cikgu dan rakan-rakan. Hari ini saya nak bentangkan berkaitan dengan cara bagaimana bla 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 bla, macam tu kan. Jangan cakap terlalu robot sangat, jangan cakap terlalu laju sangat macam aku tengah cakap ni macam dah macam rap dah kan. So jangan sekali cakap macam tu, ataupun jangan cakap terlalu slow sangat sampaikan orang pun tak tahu apa benda korang nak cuba cakap. Jangan cakap macam tu. Kalau boleh kan natural, biar macam humble. Korang kena just relax. Time korang pergi depan tu jangan takut, korang just relax, ikut flow korang je, okay? And then lagi satu, once kalau korang buat presentation kan, korang tengok slide ataupun kertas majung. So dekat time korang tengok slide ataupun kertas majung tu kan, dia macam ada, so sebagai contohnya ada tanda seruan ataupun tanda soal kan. Korang kena ubah nada korang. Okay, sebagai contohnya korang jumpa tanda soal, lepas tu nada yang korang kena cakap adalah macam ni. Betul ke Ali tak datang sekolah hari ni? Nampak nada dia lain kan berbanding dengan betul ke Ali tak datang sekolah hari ni? Nampak nada dia lain kan berbanding dengan, korang kena ikutlah korang punya slide. Jangan terlalu formal sangat sampai korang lupa korang punya slide. So aku nasihatkan korang tengok slide, korang jangan cakap terlalu laju, jangan cakap terlalu slow, ikut flow korang. Okay, tips yang kelima adalah eye contact. Eye contact. So sekarang ni aku tengok handset aku kan. So sekarang aku tengok aku punya screen, iaitu aku tengok aku punya screen. Kalau aku tengok aku punya lens kan, aku boleh tengok dekat mata korang. So setiap kali korang buat presentation kan, korang kena tengok dekat lens. So lens yang korang tengah buat presentation tu, contoh kalau korang buat presentation dalam kelas kan, lens tu adalah korang punya classmate korang. So bayangkan kalau korang buat macam ni kan, korang kena buat eye contact dekat kawan korang lah dalam kelas, ataupun kalau korang buat satu presentation dekat assembly, dekat perhimpunan ataupun dekat dewan kan, korang buat kan dewan tu biasanya besar kan, so korang just buat W. Kalau korang tengok TED Talk dekat YouTube kan, so biasanya kalau korang tengok tu, mereka kan datang depan audience yang banyak kan, mereka akan buat macam tu, W. So kiranya kepala dia orang tu akan pergi W, kiranya dari ujung situ mereka akan bagi macam tu lah. Ataupun eye contact mereka tak tengok seorang saja macam tu, mereka akan tengok semua orang. So hey guys, welcome back to my channel. So in this video I'm going to doing presentation about macam tu, mereka akan mata mereka akan macam tu. Orang tengok orang buat macam tengok satu tempat je, rasa macam orang yang dekat belakang ni rasa macam tak wujud tau. Seriously. Okay guys, kalau korang nak tahu 4 tips yang aku bagi ni, korang ikut. So posture, prepare, lepas tu intonasi suara korang, and then korang punya semua benda lah. 4 tips ni korang ikut. And then last tip kan, korang punya eye contact, korang tak tengok kan, so dia rasa macam korang punya presentation tu rasa macam tak tune. Aku ikut aku punya pengalaman diri aku sendiri. Time aku buat presentation kan, kalau aku tengok seorang je, rasa macam member-member lain akan marah dekat aku. And then cikgu pun kadang-kadang cikgu pun rasa marah lah sebab aku tak tengok dia kan. So macam tu lah. So time korang buat presentation tu, korang kena buat eye contact lah dekat semua orang. So aku ikut 5 tips yang aku bagi ni kan, ikut pengalaman diri aku. Aku memang seorang yang pemalu, tak boleh buat presentation depan orang. Setiap kali aku buat presentation kan, cikgu akan marah dekat aku, kamu pergi duduk lah, bagi orang lain duduk, bagi orang lain ganti tempat kamu. Aku pernah mengalami situasi macam tu. So aku ikut 5 tips yang aku bagi ni kan, aku ikut sampai aku masuk form 4 kan. Aku ikut sampai aku sekarang, so aku boleh present depan korang. Bukan semua orang boleh buat present macam ni tau. Lagi satu, untuk video yang akan datang kan, aku akan bagi tahu dekat korang macam mana cara untuk bercakap dengan semua orang, walaupun korang tak kenal siapa orang tu kan. So bayangkan korang pergi taman permainan ataupun dekat mana-mana taman, Aeon ke mana-mana kan, korang pergi, lepas tu korang jumpa stranger, korang yang tak kenal. So macam mana korang nak cakap dengan dia orang, macam mana korang nak macam berkawan dengan dia orang. So aku akan bagi tips dekat tu. And then lagi satu, aku akan bagi tips dekat korang yang tengok video ni. Sekiranya korang merupakan student form 6 yang tengok video ni kan, aku nak bagi tips dekat korang macam mana korang bercakap hadapan kamera. Sebab aku cakap macam tu kan,
adalah nanti aku takkan bagi tahu. Sekiranya korang ada kawan yang betul-betul rasa nervous, dia tak boleh presentation depan orang. So kalau pergi depan kelas pun dia rasa macam malu-malu macam tu kan. So just bagi video ni dekat dia supaya dia guna 5 tips yang aku bagi dekat dia ni kan. So 5 tips ni aku seriously aku jamin dekat korang, kalau korang guna 5 tips ni untuk sebulan ataupun seminggu, setiap kali korang buat presentation dalam kelas kan, aku pasti korang akan hilang rasa nervous korang. Korang boleh buat presentation depan 100 orang, korang boleh buat presentation depan 30 orang, 50 orang, 5,000 orang, korang takkan ada rasa nervous tu. Jantung korang boleh berdebar tapi korang takkan ada nervous tu. Aku jamin dekat korang. And then guys, jangan lupa like and subscribe. That's only guys, jumpa lagi di video akan datang.